وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين amin. Fasa yang kedua, perosak amalan. Awaslah segala perkara yang merosakkan amalan, supaya amalanmu tidak binasa dan segala usahamu tidak menjadi sia-sia. Jika amalan engkau menjadi sia-sia, engkau tidak dapat meraih balasan orang yang beramal dan tidak juga mendapat kerihatan orang-orang yang menganggur, dan engkau sudah mensia-siakan dunia dan akhiratmu. Yang pertama ialah riya. Antara perkara yang merosakkan amalan adalah sifat riya dan beramal mencari pujian manusia. Sesungguhnya perbuatan itu syirik. Telah diriwayatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia berfirman dari hadis qudsi, man amila amalan asyraka fihi ghairi fahuwa lilladhi asyraka wa ana minhu bari'un. Siapa yang melakukan amalan bukan keranaku, maka amalan itu untuk orang yang dia lakukan. Aku berlepas diri daripadanya. Kadang-kala orang yang riak tidak memperolehi apa yang dia hajatkan, maka rugilah keseluruhan usahanya. Kami meriwayatkan satu kisah tentang seorang lelaki yang sentiasa riak dengan amalannya. Bila dia melintasi manusia, mereka akan berkata, ini orang yang riak. Pada suatu hari dia berkata kepada dirinya sendiri, demi Allah Subhanahu Wa Taala, saya tidak memperolehi sesuatu pun. Baik saya jadikan amalan saya hanya kerana Allah. Sebaik sahaja dia menukar niatnya, bila sahaja dia lalu di hadapan manusia, mereka berkata, ini adalah orang yang soleh. Yang kedua ialah ujub. Antara yang merosakkan amalan adalah sifat ujub. Telah diriwayatkan bahawa orang yang memiliki sifat ujub, amalan tidak akan melepasi kepalanya, yakni tidak diterima. Diriwayatkan juga bahawa Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa AS, wahai Musa, katakan kepada orang yang beramal dengan penuh rasa ujub, yakni bangga diri, rugilah kamu semua, dan katakanlah kepada orang yang melakukan dosa kemudian bertaubat, bergembiralah. Setengah mereka berkata, aku tidur dan bangun dalam keadaan menyesal, lebih aku suka daripada aku berjaga malam dengan ibadat, kemudian paginya aku bangun dengan rasa bangga diri. Yang ketiga, menghina orang Islam. Janganlah engkau menghina orang Islam dan bersangka bahawa engkau lebih baik daripadanya, kerana perbuatan itu mungkin menyebabkan segala amalanmu terhapus. Kami telah meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi Isa AS keluar bermusafir bersama dengan salah seorang daripada hawarinya, yakni sahabatnya. Mereka berdua melintasi satu kota yang di dalamnya ada seorang pencuri. Apabila pencuri itu melihat mereka berdua, dia pun berkata kepada dirinya sendiri, ini adalah Isa, Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, dan sahabatnya yang mulia. Siapa pula engkau, wahai celaka? Pencuri yang mengganggu jalan, dan engkau menakutkan orang, dan engkau membunuh jiwa yang tidak berdosa. Lalu pencuri itu mengikuti Nabi Isa AS dan temannya dalam keadaan bertaubat dan menyesal. Bila dia ingin berjalan bersama mereka berdua, dia berkata kepada dirinya, aku tidak layak untuk berjalan bersama dengan mereka, tetapi aku akan berjalan di belakang mereka berdua sebagaimana berjalannya seorang yang berdosa lagi hina. Maka dia pun berjalan di belakang mereka. Lalu sahabat Nabi Isa AS menoleh dan melihatnya dan mengenali lelaki itu. Lalu dia berkata kepada dirinya, siapa anjing ini sehingga berani berjalan di belakang kami? Allah Subhanahu Wa Taala amat mengetahui isi hati mereka berdua. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Isa AS untuk berkata kepada kedua-duanya supaya memulakan kembali amal kebaikan mereka.
Adapun pencuri itu, aku telah mengampunkan dosanya kerana dia bertaubat dan memandang hina dirinya. Adapun Hawari itu, yakni sahabat Nabi Isa, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya disebabkan penghinaannya kepada pencuri yang bertaubat itu. Seorang Nabi Bani Israel pernah berkata kepada kaumnya, bawakan kepadaku orang yang paling baik dalam kalangan kamu. Lalu mereka membawa seorang lelaki yang paling baik itu. Lalu Nabi itu berkata kepada lelaki berkenaan, bawakan kepadaku orang yang paling jahat dalam kalangan kamu. Lalu lelaki itu pun berundur sambil berkata, aku tidak menjumpai orang yang lebih jahat daripadaku. Lalu Nabi itu berkata, kamu semua benar. Engkau memang orang yang paling baik dalam kalangan mereka. Yang keempat, ataupun menyalahi sunnah. Perkara yang membatalkan amalan. Antara perkara yang merosakkan amalan adalah menyalahi sunnah. Sama ada dengan perkataan, perbuatan ataupun i'tiqad. Sesungguhnya Rasulullah SAW adalah dalil yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Allah Ta'ala berfirman, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW adalah pemberi petunjuk dengan Al-Quran itu ke jalan yang lurus. Surah Asy-Syura ayat 52. Sesiapa yang menolak dalil dan mengikuti jalan yang lain, dia akan sesat. Maka ikutlah sunnah Rasulullah SAW. Berjalan sebagaimana ianya berjalan dan berhenti sebagaimana ianya berhenti. Janganlah engkau melangkauinya, nescaya engkau pasti akan bersifat melampau dalam agamamu. Contohnya, was-was dalam bersuci dan solat, melebihi basuhan yang disyariatkan, membazir dalam penggunaan air, dan menganggap najis apa yang Nabi SAW gunakannya dan menyucikannya, melakukan solat pada waktu yang dilarang, dan berpuasa pada hari yang dilarang oleh Nabi SAW. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, bila engkau ingin melakukan satu amalan yang kamu anggap sebagai satu ketaatan, maka lihatlah terlebih dahulu. Sekiranya dinyatakan oleh sunnah akan amalan itu, maka lakukannya. Sekiranya tidak, maka hendaklah engkau meninggalkannya. Dan bila dirimu ingin melakukan maksiat, maka ingatkan dirimu akan akibat yang buruk yang akan menimpa engkau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, 4 perkara yang boleh membatalkan amalan kita. Sebab kita tak mahu bila mana kita beramal, melakukan ketaatan, tiba-tiba nanti akhirat kelak, apa yang kita bawa itu menjadi debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami bawa seluruh amalannya tiba-tiba dijadikan debu yang tidak bernilai dan tidak berharga. Maka kita di dunia perlu memastikan apakah perkara yang menyebabkan amalan-amalan atau dengan kata lain pahala terbatal. Kita bimbang apa yang Allah Ta'ala sifatkan dalam surah Al-Ghashiyah, amilatun nasibah, beribadat tapi penat. Kerana tak mendapat pahala, tak mendapat ganjaran. Maka Imam Ibn Qudamah menyebut 4 perkara. Walaupun sebenarnya bukanlah 4, mungkin 5, mungkin 6, mungkin 7, tapi ini 4 perkara yang biasa berlaku dalam kehidupan kita seharian, yang kita biasa terdedah. Walau siapa pun kita, perkara ini mudah terdedah. Jadi apa yang kita sebut 4 di sini bukan semestinya 4. Mungkin 5, mungkin 6, mungkin 7. Bila kita baca dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW, ya ada banyak lagi. Cuma saya katakan kenapa Imam Ibn Qudamah menyebut 4. Dia ringkaskan 4. Pertama, kerana ini perkara yang biasa berlaku pada kita. Yang kedua, hanya sedikit yang terselamat daripadanya. Dan yang ketiga, kerana besarnya benda ni, dari sudut dia membatalkan pahala kita. Sehingga kita perlu mulakan baru. Sehingga kita seperti tidak pernah beramal. Maka perkara pertama yang kita kena tahu ialah riya'. Bila kita sebut perkataan riya', iaitu kita melakukan sesuatu untuk mendapat perhatian manusia. Sama ada pujiannya, atau kita takut kecamannya, atau kita mengharapkan sesuatu yang dia punyai di tangannya. Maka ini disebut sebagai riya'. Di mana riya' ini ialah pembatal amalan. Sehingga Nabi SAW menyatakan, perkara yang paling ditakuti berlaku kepada umat baginda SAW, yang lebih Rasulullah takut daripada Dajjal,
ialah sifat riya. Dalam satu hadis kata Rasulullah, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal asyirkul khafi an yakuma ar-rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari ar-rajul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku beritahu pada kamu sesuatu yang lebih aku takuti daripada fitnah dajjal, iaitu penyakit syirik kecil, asyirkul khafi, iaitu seorang dia melakukan solat, tetapi bila mana dia melihat orang memandang solatnya, dia menghiasi solatnya, biar nampak indah, biar nampak cantik, lalu dipuji, maka ini dinamakan sebagai syirik khafi. Baik, kalau kita mencari asbab ataupun sebab-sebab kenapa manusia riya, kenapa manusia riya, Al-Imam Al-Ghazali menyebut dua faktor utama, iaitu hubbul jah wal manzilah, iaitu kita suka kepada pengaruh dan kedudukan. Kita nak kita berada pada satu tempat yang tinggi, mengatasi orang lain. Keinginan kita untuk berada pada satu tempat yang lebih tinggi pada orang akan menyebabkan kita melakukan ataupun mudah riya ini berjangkit dengan kita. Daripada dua sebab ini, yakni hubbul jah wal manzilah, suka pengaruh dan kedudukan, menyebabkan berlaku tiga perkara pada kita. Yang pertama, kita suka dipuji. Yang kedua, kita takut dikecam atau dikeji. Yang ketiga, kita nak apa yang berada di tangan manusia. Kita nak yang manusia itu ada apa? Harta, kita nak harta dia. Pengaruh, kita nak pengaruh dia. Sokongan, kita nak sokongannya. Maka itu sebab-sebab yang menjadikan seorang itu riya. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, penyakit ini ialah syirik kecil. Bila sebut perkataan syirik ni tuan-tuan sekalian, apa beza dengan syirik besar? Syirik besar menyebabkan seorang itu hilang iman. Syirik kecil menjadikan seorang itu hilang pahalanya. Kalau syirik besar, hilang iman, maksudnya neraka kekal. Kalau syirik kecil, hilang pahalanya. Maka dia seperti seorang yang datang tak bawa apa-apa. Tuan-tuan, jangan kata pergi akhirat. Kita kalau pergi Mekah, hilang wallet, hilang beg duit, dompet duit, dah cemaslah kita. Walaupun ada orang kita kenali, cemas. Kita kalau musafir mana-mana, tertinggal beg duit, kita dah rasa macam kosongnya musafir kita macam ni. Ini kan pula pergi akhirat kelak, kita tak boleh tumpang orang lain. Tiba-tiba amalan yang kita rasa gunungan ilmu amalan, sebab kita buat daripada muda, lalu tidak ada nilai sedikit pun. Al-Imam Az-Zahabi rahmatullahi alaihi dalam kitab Kabair, ketika memberi suatu analogi atau suatu tamthilan, bagaimana orang riak pahalanya batal. Umpama seorang pergi ke pasar, dia bawa satu uncang, yang dulu zaman-zaman dulu orang pakai uncang, penuh uncang, berkepuk uncang. Maka orang semua pandang dia ni mesti banyak emas dalam tu. Dulu kan duit emas, dinar, dirham. Maka dia pergi pasar, dia beli barang tu, dia tunjuk barang ni. Bila mana dia buka uncangnya, rupanya cuma batu-batu yang tak ada nilai. Bayangkan kita kat pasar, bila kita keluarkan duit, rupanya duit palsu. Allah, kita akan rasa malu. Bukan kalau kita bawa kad kredit, offline masa tu, malunya kita. Pergi beli barang banyak ni, 3-4 troli, tunjuk kad kredit, tunjuk kad debit, rupanya offline. Kita pun dah malu, itu ada duit tu. Tapi bila tak boleh nak gunakan, malu. Ini kan pula yang tak ada duit. Kerana itu kata Nabi SAW, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi'afzada min hirsil mar'i 'alal mali wasyaraf lidinihi. Kalau sekiranya 2 ekor serigala yang dihantar, yang lapar, yang kebuluran, dia masuk kandang kambing, macam mana pun dia kebulur dan lapar, dia tak makan semua kambing. Dia cuma makan seekor atau 2 ekor. Tetapi orang yang ada 2 penyakit, dia lebih rosak, lebih merosakkan daripada segala kelaparan yang berada dalam kandang kambing. Itu orang yang pertama, tamakkan harta, yang kedua orang yang riak. Orang riak ni dia akan rosakkan amalan. Kalau saya katakan, kalau seekor babi, dia masuk dalam kebun, kita dah rasa bagaimana dia rosakkan kebun yang menghijau tadi. Penat kita tanam. Riak ni lebih teruk pada babi lagi.
Bila dia masuk dalam ladang amalan kita, dia habiskan semua. Sehingga tidak bernilai dan tidak bersisa. Kan itu Nabi SAW mengingatkan kita bahayanya riak. Bahaya riak. Bila kita buat sesuatu untuk dinilai oleh orang, dipuji oleh orang. Walaupun kadang-kadang sifat riak tadi bercampur. Artinya kita ada juga buat niat kerana Allah pun ada, tapi niat untuk orang pun ada. Ada seorang lelaki datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, "Ya Rasulullah, inni akiful mauqif, uridu wajh Allah wa uridu an yura mautini." Wahai Rasulullah, saya berada pada satu amalan. Saya memang nak cari redha Allah, tapi saya juga nak cari kedudukan saya di sisi manusia. Maka Allah turunkan ayat. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 110. "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang benar-benar nak jumpa dengan Allah, maka hendaklah dia melakukan amal soleh dan jangan dia menyekutukan dalam ibadatnya akan sesuatu. Yang ini jangan ada mana-mana perbuatan yang dia nak nilaian manusia. Kita baca dalam suratul Baqarah ayat 264. Allah menggambarkan bagaimana riya ini pembatal amalan. Firman Allah Ta'ala, "Kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathalis safwan alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin." Bandingan orang yang membelanjakan hartanya kerana riak pada manusia. Riak, nak tunjuk pada orang. Dan tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat, samalah seperti batu licin. Batu licin yang di atasnya ada pasir, ada tanah. Kemudian hujan datang menimpanya, maka batu licin tadi tidak meninggalkan apa-apa kesan. Fatarakahu salda. Maka tinggal dalam keadaan tak tinggal walau satu habuk pun pasir. Lihat gambaran ini, bila kita ambil satu batu licin, tuan-tuan pun letak pasir atas tu. Okey, dia melekatkan mula-mula tu tanah. Lepas tu cuba curah air dia. Bila kita curah air, ini bukan kata hujan, curah air, maka pasir itu terus jatuh ke bawah sehingga batu itu kilat licin, tak ada walau sebiji pasir, walau sebutir pasir. Begitulah bandingan orang yang buat amalan dan riak. Itu diingatkan kita jangan riak, sehingga kata Nabi SAW, "Faman amila minhum amalal akhirah lid dunya lam yakul lahu fil akhirati nasib." Siapa saja bila dia buat satu amalan kerana manusia, bukan kerana Allah, akhirat kelak dia tak ada langsung bahagian. Tuan-tuan sekalian, ada satu hadis yang menakutkan kita bila bercerita tentang riak. Saya dah sebut dalam definisi riak, bila kita inginkan perhatian manusia, pujian manusia, penghargaan manusia, biar manusia mengangkat kita, memuji kita, biar orang kata kita lah paling baik, paling bagus, sehingga kita lupa meletakkan Allah dalam matlamat dan tujuan kita. Rasulullah menceritakan nanti hari akhirat kelak akan dibawa 3 orang yang mereka dahulu di dunia amat mulia dengan amalan mereka. Pertama, dibawa orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Maka orang ni pun didirikan di hadapan Allah, lalu Allah bertanya, "Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang kau berikan padamu?" Maka dia kata, "Ya Allah, apa pun nikmat yang kau berikan, aku gunakan untuk berjuang pada jalan-Mu, sehinggalah aku gugur syahid." Lalu kata Allah Ta'ala padanya, "Kadzabta, kamu bohong. Kamu berperang supaya dikatakan kamu orang yang berani. Wa qad qil, dan kamu dah dapat gelaran orang yang berani." Lalu Allah perintahkan malaikat heret dia masuk neraka. Sebab dia berperang bukan kerana Allah. Sebab itu tuan-tuan kita pernah sebut bahawa syahid ini terbahagi pada 3. Satu, syahid dunia. Yang kedua, syahid akhirat. Yang ketiga, syahid dunia akhirat. Adapun syahid dunia ialah orang yang berperang kerana dunia. Zahirnya macam dia mati syahid, rupanya dia cuma nak dunia. Maka orang ni yang dimaksud dalam hadis tadi. Bila dia berdiri di hadapan Allah, rupanya amalannya dibuat kerana dunia, maka dia tak boleh masuk syurga. Syahid akhirat pula ialah orang-orang yang mati kerana wabak, pandemik, yang mati kerana
penyakit perut, kerana mati dalam runtuhan, kerana kemalangan, kerana lemas, kerana bersalin dan sekian-sekian. Ini mati syahid akhirat. Diuruskan sebagaimana orang mati biasa, tapi dapat pahala akhirat. Dapat pahala seperti syahid akhirat. Tapi cara pengurusannya, dia mesti dimandikan, dikafankan, disolat dan dikebumikan. Tapi dia bernama syahid akhirat. Yang kedua, syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat ialah orang yang berperang pada jalan Allah dan dia pun mati. Maka di dunia dia diuruskan secara mati syahid, tidak dimandikan, tidak dikafankan melainkan pakaiannya, tidak disolatkan, cuma dikebumikan. Dan di akhirat dia mendapat pahala yang besar. Baik. Jadi kembali pada hadis tentang 3 orang yang kerana riak batal amalan dia, walau dia buat amalan paling hebat. Seorang tadi mati syahid tapi bukan kerana Allah, kerana supaya dikatakan berani. Yang kedua ialah orang alim, qari Quran, ahli ilmu. Maka Allah Ta'ala tanya kepadanya apa yang dibuat dengan nikmat yang Allah berikan. Maka dia kata, saya beramal, saya sampaikan pada orang, saya mengajar, saya baca Al-Quran, sekian. Kerana-Mu ya Allah. Lalu kata Allah, kadzabt, kamu bohong. Kamu buat supaya kamu dikatakan orang alim, atau dikatakan sebagai qari, ahli Quran. Maka pergilah kamu ke neraka. Maka ditarik, diseret dia ke neraka. Walau dia orang paling mulia, ahli agama, ahli Quran. Yang disebut dalam hadis Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kamu yang belajar Quran, yang mengajar Quran. Namun kebaikan tadi bila dek kerana riak tak ada nilai di sisi Allah, sumbat dalam neraka. Yang ketiga, orang kaya dermawan. Maka Allah Ta'ala tanya apa yang kamu buat, dan kadang Allah Maha tahu. Dia kata, ya Allah, mana-mana jalan kebaikan, saya tolong, saya bantu, saya sedekah. Kerana-Mu ya Allah. Allah kata, bohong. Kamu melakukannya supaya dikatakan kamu jawad, kamu orang pemurah. Waqad qil, dan kamu dah mendapat panggilan itu. Pergilah kamu ke neraka. Maka masuk neraka. Hadis ini memberi satu tamparan atau memberi satu ancaman yang menakutkan. Sebab amalan kita walau hebat macam mana, bila ada riak, dia rosakkan. Dia merosakkan. Umpama amalan kita. Kalau saya bagi contoh. Tuan-tuan masak makanan yang paling hebat. Apa makanan paling hebat? Okey, kambing golek. Hebat ni. Resepi daripada Morocco, Maghribi. Cantik kambing tadi. Tapi tuan-tuan letak racun di dalamnya. Maka apakah ada orang berani makan kambing tadi? Atau tuan-tuan pergi satu kedai, dihidangkan kambing golek tapi dalamnya ada racun. Tuan-tuan berani tak makan? Tak berani, sebab di dalamnya ada madah, ada benda yang merosakkan kalau kita makan. Begitulah amalan kita. Kita buat amalan comel dah, baik dah, bagus dah. Tapi bila kita nak keinginan kita pada pujian manusia, habis kita. Sebab itu kita katakan Nabi SAW mengingatkan kita bahaya perbuatan-perbuatan yang mana riak ini masuk lalu merosakkannya. Jangan biarkannya. Biar macam mana Ustaz, kita tak nak riak ni sebab macam payah ni. Sebab kita kadang-kadang memang macam suka kalau benda ni diketahui oleh orang, dipuji oleh orang dan sebagainya. Baik, pertama-tama tuan-tuan sekalian, bila kita buat satu amalan, qasad kita biar kerana Allah. Andai kata kita dipuji, maka itu hal lain. Tapi kita daripada awal qasad kita kerana Allah Ta'ala. Kalau sesudah kita buat baik, lalu orang puji, lalu kita rasa senang, itu tak disebut riak. Riak ni ialah permulaan kita bila buat untuk menarik pandangan manusia. Untuk menjadikan mereka memuji kita, menyanjung kita, mendewa-dewakan kita. Sehingga kita lupa tentang meletakkan matlamat, mencari redha Allah, redha ataupun matlamat yang terbesar sekali. Kita dah rendahkan matlamat yang mulia tadi dengan mengharapkan manusia. Sebab itu kata, bila saya katakan tadi, kebanyakan orang yang riak ini kerana dia suka hubbul madhi wa thana' yang alaihi, suka dipuji. Kita kena ingat satu perkara. Kata Fudail bin Iyad, siapa yang suka dipuji, dia tak akan dipuji. Siapa yang tak suka dipuji, nanti dia dipuji juga.
Jadi kita letak satu keadaan di mana kita buat ni kita bukan nak dipuji oleh orang. Kita dah tahu majlis ilmu ni baik. Kerana baik tadi kita nak hadir. Kerana baik tadi kita nak menuntut ilmu. Bukan kerana nanti orang beritahu saya ni bagus datang tak, saya tak nak yang tu. Kalau datang kita tolak. Ya Allah bantu aku untuk menolak sifat-sifat yang boleh rosakkan amalan aku. Baik, itu tentang riak sepintas lalu. Yang kedua datang ujub pula. Apa beza riak dan ujub? Riak kita nak orang memandang amalan kita. Ujub ialah perasaan kita sendiri terhadap perbuatan kita. Kita rasa bagus kita buat. Dan kita merasakan kita buat ini dengan kemampuan kita, bukan pertolongan Allah. Saya ni dengan tulang pak kerak saya, dengan sebab ilmu saya, dengan sebab sekian, maka sebab itu saya berjaya, saya cemerlang, saya hebat, saya itu, saya ini. Sehingga dia lupa bahawa dia manusia yang berdosa. Sebab itu kata ulama, orang yang ujub ini, dia ada 3 benda dalam diri dia. Pertama, dia lupa dosa dia. Orang yang ujub. Sebab dia lupa dosa. Sebab tu dia rasa macam dia power, hebat, bagus. Kita bila tahu kita ada dosa, kita merasa slow, rendah kita. Dosa ada. Tapi orang yang ujub, pertama kata ulama, dia nisyanuz dzunub, dia akan lupa dosa dia. Yang kedua, isti'zam ibadati. Dia rasa apa yang dibuat tu besar, hebat. Tak ramai orang buat benda besar macam saya ni. Dia rasa begitu. Padahal apa yang dia buat sebenarnya taklah besar sangat pun. Tentu kalaulah kita buat perubahan, tak besar pun perubahan yang kita buat. Dan yang ketiga kata ulama, ya'tazzu bi nafsihi, dia merasa bangga dengan dirinya. Dia rasa saya ni bagus, saya ni alim, saya ni kuat, saya ni gagah dan sebagainya. Dia lupa dosa dia, dia merasakan apa yang dibuat tu besar dan dia berbangga dengan dirinya. Saya amat berbangga dengan diri saya. Kalau kata siapakah dengan awak banggakan? Saya banggakan diri saya. Kalau kita baca sejarah Umar bin Abdul Aziz, satu hari anak dia nak meninggal dunia, gering sakit. Nama anaknya ialah Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz. Lalu apa kata Umar bin Abdul Aziz? Wahai anakku, aku berharap kamulah yang akan memberatkan timbangan pahalaku. Sebalik Umar bin Abdul Aziz dan segala kemuliaan yang diakui oleh semua para alim ulama, dia kata, aku berharap wahai anakku, kamulah pemberat timbanganku akhirat kelak. Lalu kata anaknya Abdul Malik, bahkan wahai ayahku, aku harap kamu yang memberatkan timbanganku. Dan masing-masing tak rasa mereka lah yang akan beri syafaat. Tapi masing-masing merasakan mereka akan diberi syafaat. Tentu nanti kita akan pulang ke akhirat. Dan rasa kita ada jangan ada satu perasaan bahawa nanti akhirat saya akan beri syafaat orang tu, syafaat orang ni. Jangan teruja kalau orang kata, Tuan, kalau Tuan tak jumpa saya kat syurga, carilah saya. Kita pun teruja, kita macam ingin masuk syurga dah kita ni. Jangan. Kita kata saya pun sama, kalau awak tak jumpa saya, awak cari saya. Ingat kita tak pernah rasa bahawa kita layak dengan amalan kita melainkan rahmat Allah. Tetapi orang yang ujub, dia melihat dirinya yang berhak. Bukan melihat rahmat Allah yang menjadikan dia berhak. Maka ini bahayanya orang yang ujub. Sebab itu kata Nabi SAW, Salasun muhlikat. Ada 3 perkara yang membinasakan. Syuhum muta', kedekut yang diikuti. Wa hawa muttaba', hawa nafsu yang dituruti. Wa i'jabul mar'i binafsihi, dan seorang yang kagum dengan diri. Tuan-tuan, kita tak boleh kagum dengan diri kita. Walaupun apa pun kita kata perbuatan-perbuatan besar yang kita buat. Sebab itu kata seorang ulama, namanya Mutarrif, rahmatullahi alaihi, dia kata, sekiranya aku tidur dan bangun dalam keadaan tertinggal qiyamul lail, lalu aku menyesal, lebih aku suka daripada aku bangun malam tadi, aku qiyamul lail, lalu esok aku bangga diri. Ada seorang ulama yang terkenal namanya Bishr Al-Hafi atau Bishr bin Haris. Bila orang nampak dia, tuan-tuan sekalian, orang pun salam cium tangan dia. Bila orang salam cium tangan dia, dia pun menangis. Yang cium tangan dia ni seorang lelaki mabuk. Lelaki tu dengan mabuk, uyuh hayang, mabuk. Dia pun tengok, oh ulama besar, syekh besar. Dia cepat-cepat pergi terpa Syekh Bishr, dia pun pegang tangan cium. Bila Bishr dicium tangan, dia pun nangis.
Dan orang kata, Bish, kenapa nangis? Dia kata orang yang mabuk tadi, kerana dia menghormati agama Allah. Sebab hormat ulama ni hormat agama Allah. Mungkin dia selamat. Tapi Bish yang dicium ini belum tentu selamat. Sebab takut datang rasa bangga, ujub. Yang dicium tangan rasa ujub, aku bimbang. Mereka yang cium tadi, mereka mengharapkan rahmat Allah. Sebab kita bila kita cium tangan orang soleh, kerana kita mengharapkan rahmat Allah. Kerana kita memuliakan ilmu yang Allah beri pada dia, kesolehan yang Allah beri pada dia, kebaikan yang Allah beri pada dia. Itu yang kita lakukan. Tetapi bukanlah orang yang dicium pula, jangan tu je, oh saya dicium tangan, saya dah hebat, saya sudah dapat makam tuan guru. Jangan. Tentu kita tak tahu bagaimana kesudahan kita. Sebab itu bila Nabi SAW mengingatkan kepada kita akan adanya husnul khatimah dan su'ul khatimah. Ini menakutkan kita. Sebab ada orang yang kata baginda SAW, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Ada kalangan kamu dia buat amalan akhirat banyak sehingga jarak dia dengan syurga cuma sejengkal. Tiba-tiba sebelum dia mati dia buat benda jahat. Maka dia mati dengan kejahatan tadi lalu dia masuk neraka. Waliyazbillah min zalik. Kata ulama, hadis ini dikuatkan dengan satu hadis lain. Iaitu kerana amalan yang dilakukan selama ini bukan kerana Allah. Bukan kerana Allah rupanya. Sebab siapa pun yang buat amalan bukan kerana Allah, Allah akan dedahkan juga cepat atau lambat. Siapa pun yang buat. Kan itu kita lihat bila kita baca hadis. Ada 3 hadis yang mengkagumkan kita. Semua hadis mengkagumkan kita, maksud saya dalam tajuk ini. Satu, hadis tentang seorang lelaki yang sekadar membuang duri di jalanan, dia masuk syurga. Kata Nabi SAW, Ra'aitu rajul yatakallabu fil jannah bisyauqatin amataha. Aku melihat ada seorang lelaki dia masuk syurga kerana dia membuang duri di tengah jalan manusia. Kemudian hadis kedua, kisah seorang lelaki yang beri minum pada anjing. Dia letakkan dalam kasutnya. Maka dia diampunkan Allah dan masuk syurga. Hadis ketiga tentang seorang pelacur Bani Israel. Juga melakukan perkara sama, memberi minum pada anjing. Lalu Allah ampuni dia dan dia masuk syurga. Ketiga-tiga hadis ini kata ulama, bukan nak tunjuk kelebihan bagi minum anjing, bukan. Dan tidak juga nak tunjukkan kelebihan membuang duri di tengah jalan. Dan bukan kerana perbuatan itu masuk syurga, bukan. Tetapi kerana ikhlas kepada Allah. Bila seorang buat ikhlas, walau sekecil perkara dia jadi besar. Kalau seorang tidak ikhlas, walau sebesar perkara jadi kecil. Bukan tak ada nilai. Kalau seorang tu riak, amalan tu besar, amalan tu hebat, tapi tak ada nilai di sisi Allah. Kalau seorang itu ikhlas kerana Allah, amalan itu walaupun nampak tak dipandang oleh manusia, tapi dibesarkan keikhlasan. Kerana itu tuan-tuan sekalian, kita kena mujahadah untuk mendapat keikhlasan. Macam mana mujahadah kita? Nak lawan riak dan nak lawan ujub, pertama kita kenal diri kita siapa. Kalau tidak kerana rahmat Allah, kita tak berada di sini, kita tak dapat iman ini, kita tak dapat Islam ini. Dengan hidayah Allah. Dan hari ini kalau kita pandai, kalau kita ada ilmu, juga kerana kurniaan Allah. Pendek kata, semua benda kita dapat dengan rahmat Allah. Kurniaan Allah untuk kita sentiasa berkata Alhamdulillah, bukan daripada diri saya, bukan daripada kebijaksanaan saya, bukan kerana kepandaian saya, bukan kerana saya ni bertuah. Saya ni anak bertuah, bukan. Allah dengan rahmatnya. Yang kedua, kita fikir riak dan ujub tadi membatalkan semua amalan kita. Habis kita tentang penat kita dah buat macam-macam, kita dah solat, kita dah tahajud. Takkanlah kita nak rosakkan? Kalau kita bina rumah tuan-tuan, tiba kita nak biarkan dia buruk dan reput, takkan kita nak biarkan rumah yang kita bina dengan peluh kita ini? Pasti kita pelihara, protect. Saya dah pergi haji contoh. Saya dah pergi umrah. Takkanlah tuan-tuan nak rosakkan dengan sifat riak dan ujub. Padahal bila mana kita peliharanya, sebab bila kita sebut tadi, orang riak dan ujub ni sebab apa? Sebab dia nak pujian. Apakah? Bila kita ikhlas pada Allah, maka tak akan datang pujian. Akan datang. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Bila seorang tadi dibuat baik, dia memang bukan mengharapkan pujian manusia.
Tetapi Allah Ta'ala datangkan juga pujian. Bila Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, seorang dibuat baik tak harapkan pujian, tiba orang puji. Lalu kata Nabi SAW, tilka ajilu busyral mu'min. Itulah dia pengkhabaran, berita gembira dari Allah. Sebenarnya tuan-tuan, kita faham gini. Kalau kita buat baik, memang Allah akan puji benda itu. Allah akan puji. Tapi jangan kita mencari pujian di sisi manusia, biar Allah puji kita. Bila Allah puji kita, apa kesannya? Dia akan menjadikan amalan kita lebih baik. Menjadikan kita lebih bersungguh. Dan menjadikan kita lebih humble, merendah diri. Sebab bila Allah angkat seseorang, dia akan merendahkan diri. Tapi bila Allah nak jatuhkan seorang, dia akan meninggi diri. Oh, saya bagus, saya sekian-sekian. Itu tanda dia jatuh. Bila dia merendah diri, itu tanda dia akan naik. Dan ini dua perkara. Yang ketiga, yang boleh merosakkan amalan kita semuanya ialah menghina orang Islam. Setiap orang Islam, al-muslim ala muslim haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Ingat, tuan-tuan, setiap orang Islam, tak kira dia bangsa apa. Dia Bangladesh, dia Pakistan. Asal dia Islam, ada satu hak perjanjian kita dengan Allah terhadap mereka. Ada hak yang disebut oleh Allah. Dan suratul Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Allah persaudarakan kita dengan akidah Islam. Maka jangan kita mengambil mudah hak orang Islam, walau bangsa lain, walau bahasa lain, walau duduk tempat lain. Mereka ada hak. Antara hak mereka yang pertama, jangan hina dia. Jangan hina mana-mana orang Islam. Jangan gembira dengan musibah yang menimpa orang Islam. Jangan mencari keaiban orang Islam. Jangan hina dia. Jangan gembira dengan musibah dia. Jangan mencari keaibannya. Kata Nabi SAW, la tudhhiri syamatata li akhika fayarhamuhullah wa yabtaliyaka. Jangan kamu gembira bila musibah menimpa saudaramu, nanti Allah akan tukarkan. Allah selamatkan dia dari musibah itu dan memindahkan musibah itu pada kamu. Sebab itu tuan-tuan, bila kita kata ke orang, benda tu macam kita kata pepatah Melayu, macam menepuk air dalam dulang, terpercik ke muka sendiri. Atau umpama meludah ke langit, akhirnya jatuh atas muka sendiri. Jangan dihina orang. Tetapi bila kita dengar saudara-saudara kita ditimpa musibah, doakan keampunan untuk dia dan untuk kita, dan doakan moga Allah selamatkan, mudahkan urusan dia. Jangan sesekali gembira kita dengar ada orang Islam kena tangkap, ada orang Islam kena penjara, kena jenayah. Oh, padam muka dia, padam muka dia. Jangan dipadangnya muka orang tu. Bahkan doakan, mudah-mudahan Allah beri dia taubat, Allah beri dia petunjuk. Kita tak boleh kata kita terselamat daripada apa ini, Pak. Tentu kita dengar, kita katakan ada seorang tu mencuri, katakan. Padanglah muka, mencuri sangat, bla 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 bla. Kita maki ni, kita marah ni. Tentang apakah kita rasa sifat mencuri tak akan berlaku pada kita? Kita tak, saya mana mencuri hak orang. Jangan. Tidak mustahil Allah boleh ubah. Sebab Allah itu, kita katakan bila kita doa pada Allah, ya muqallibal qulub, Tuhan yang membolak-balikkan hati. Dan kalau kita baca kisah Ibnu Abi Sarah, tentang kenal Ibnu Abi Sarah, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia masuk Islam, kemudian dia menjadi penulis wahyu, kemudian dia murtad. Bayangkan, dia dah tengok Rasulullah SAW secara dekat. Kita mimpi jumpa Rasulullah pun belum. Dia tengok Rasulullah secara dekat, dia tulis wahyu, dia menghafal surah Baqarah zaman Rasulullah SAW. Dahulu, siapa yang dah hafal Baqarah, dianggap ulama. Sebab Al-Quran turun. Tiba-tiba dia boleh murtad dan masuk Kristian. Dan dia mati dalam keadaan murtad. Ini kisah Ibnu Abi Sarah. Kalau ia berlaku kepada dengan kedudukan dia hebat, duduk Madinah, jumpa Rasulullah SAW, mendampingi Rasulullah, penulis wahyu, tiba-tiba begitu kesudahannya. Kita ni yang kata, saya takkan buat benda-benda macam tu, Ustaz. Jangan. Tak dengar. Mana-mana orang Islam kena itu dan ini, jangan cepat-cepat. Padam muka dia, padam muka. Jangan dipadankan. Bahkan kita kata mudah-mudahan Allah merahmati dia, Allah ampun dia, Allah lepaskan dia daripada kesulitan tadi. Dan Allah selamatkan kita dan keturunan kita daripada perkara ini. Dengan rasa rendah diri, tanpa kita rasa kita hebat, kita selamat daripada maksiat.
Tak ada orang boleh jamin dia terselamat daripada maksiat. Tak ada orang. Ia boleh berlaku kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Sebab itu hati-hati. Jadi kita sebut tadi bila berkait dengan menghina orang Islam. Ibnu Qudamah buat satu kisah. Kisahnya simple. Bila Nabi Isa berjalan dengan Hawari. Hawari inilah sahabat dia. Jalan. Di bandar tu ada seorang pencuri. Dia nak taubat. Maka dia pun nak mendampingi Nabi Isa AS. Dia pun jalan. Dia minta izin. Ya, wahai Nabi Allah, boleh tak aku nak jalan? Nak sama musafir dengan kamu. Musahabah. Al-akhiyah musahabah dengan orang baik. Kata Nabi Isa, bolehlah. Tapi bila dia sedar aku ni jahat, curi, baru nak taubat. Takkan aku nak jalan sekata atau satu sah dengan Nabi Isa dan juga anak muridnya yang dah lama ikut. Maka dia pun jalan belakang. Dan kadang dia rasa rendah diri, berdosa, ya Allah aku nak taubat. Maka anak murid Nabi Isa yang dah lama ikut kuliah Nabi Isa ni, dia kata ni anjing mana pula ikut. Dia sebut anjing mana ikut ni. Baru nak ikut ni. Nak dekat dah ni. Terus nak rapat macam tu. Dia mula wasangka buruk. Dan memandang rendah taubat orang ni. Akhirnya Allah mewahyukan pada Nabi Isa. Allah kata, wahai Isa, beritahu pada dua orang yang ikut kamu supaya dia memperbarui amalan. Sebab mereka semuanya 0-0. Adapun yang mencuri tadi sebab dia memang nak taubat, maka dia mulakan hidup baru. Adapun yang tadi sebab dia menghina orang yang nak taubat, maka aku batalkan semua amalan. Maka dia mula daripada baru, bersaing baru. Ya, bagaimana bila kita hina orang, tuan-tuan sekalian, kita boleh jatuh. Sebab itu kata Nabi SAW, bila kita dah baca, Al-Muslim ala Muslim haram, orang Islam atas orang yang Islam yang lain perlu menjaga kehormatan hartanya, maruahnya dan dirinya. Jangan bunuh, jangan dicederakan, jangan disakiti, jangan diambil harta, jangan dicalari maruahnya, jangan. Dalam satu hadis, kata Nabi SAW, bihasbi mri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Cukuplah seorang itu berdosa bila dia menghina saudara seagama. Dosa dia. Bila kita pandang rendah, kita berdosa. Bukan sekadar dosa dia menghapuskan amalan kita. Sebab itu kita sentiasa melihat orang lain lebih baik pada kita. Bukan kita lebih baik pada orang lain. Dalam satu hadis, dia ceritakan, bila ada seorang tu, dia tengok orang tu macam teruklah jahat. Dia nampak orang tu jahat, dia kata apa? Wallahi la yaghfirullahu li fulan. Allah tak akan ampun dosa kamu. Kadang-kadang kita pun silap cakap. Kita, tuan-tuan, bila tengok orang buat dosa banyak sangat, daripada bangun tidur dah buat dosa sampai tidur balik, ni memang jenis ahli neraka lah ni, kita kata. Tuhan tak ampun dosa. Teruk sangatlah Ustaz, jahat dia. Jangan berkata sekali-kali. Ini penghinaan pada orang Islam bila kita kata Allah tak ampun dosa orang. Rasulullah cerita ada seorang lelaki, dia pernah cakap macam ni. Bila dia tengok orang tu buat jahat banyak sangat, dia kata, la yaghfirullahu li fulan. Allah tak akan ampunkan dosa orang itu. Lalu Allah pun berfirman, man dhalladhi yata'ala alai alla aghfira li fulan inni qad ghafartu lahu fa ahbattu amalaka. Rawahu Muslim. Siapa yang berani menceroboh aku bahawa aku tak ampun fulan bin fulan, bahkan aku ampun dia dan aku batalkan amalan kamu. Ahbattu amalak. Jadi bila kita pernah kata orang Tuhan tak ampun dosa awak ni sebab jahat sangat awak ni. Dengan awak ni riba, minum arak, main perempuan, bla bla, kita sebutlah jenayah dia ni. Kita tambah lagi. Oh jenis memang tak ampun lah. Jangan bercakap Allah tak ampun. Tapi kalau kita kata macam ni, saya bimbang dengan amalan awak ni, Tuhan mungkin tak ampun awak, saya bimbang. Jadi kita ada cakap perkataan bimbang tadi, nak kita tak sure. Ni kita terus sebut, awak Tuhan tak akan ampun. Allah akan berkata, man dhalladhi yata'ala alayya, siapa yang berani untuk memutuskan bagi pihak aku tak akan ampunkan orang tu orang ni. Aku ampunkan dia dan aku batalkan amalan. Kita hati-hati. Kita macam ni, dalam kaedah cara kita hidup. Kita nak baiki diri kita. Dan bila kita baiki diri kita juga nak baiki orang lain. Kita bukan nak hukum orang lain. Kita tak nak judge orang lain. Tapi kita cuba baiki orang. Bagaimana kedudukan di sisi Allah itu urusan Allah. Saya tak nak kata apa-apa. Saya tak nak
Mulut saya ni tak akan sebut orang yang di syurga, orang yang tak, saya tak berani cakap macam tu. Saya takut. Menceroboh ilmu Allah. Kita tak tahu. Hatta bila orang tu kafir sekalipun, lagi dia tak mati, kita pun tak boleh kata dia ahli neraka. Sebab mungkin sebelum dia mati, dia memeluk Islam. Mana kita tahu? Kata, jangan pandang rendah hidayah Allah. Hidayah Allah boleh berlaku dengan begitu ajaib sekali. Kalau tadi saya cerita tentang Ibnu Abi Sarah yang berdampingan dengan Rasulullah pun boleh Allah tarik. Apa sangat kita tuan-tuan kuliah seminggu sekali ni? Jadi kita perlu rasa bimbang. Apa sangat kita tuan-tuan yang saya katakan tak pernah pun jumpa baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan satu jaminan jumpa Rasulullah lalu iman kita terjaga. Bukan satu jaminan. Allah boleh melakukan apa yang Allah kehendaki. Sebab itu kita sentiasa humble, dan terutamanya bila kita bermuamalah dengan orang, jangan tengok kita lebih baik daripada dia. Yang keempat, menyalahi sunnah. Para ulama bersepakat menyatakan la yuqbalul amal illa bi syai'ain. Satu amalan tak akan diterima melainkan dengan dua syarat. Yang pertama ialah ikhlas. Yang kedua muwafaqatuhu bis sunnah. Dia mesti tepat dengan sunnah. Kerana itu dalam amalan kita, kita bukan jadi pak turut. La takun imatan, jangan jadi pak turut. Kita belajar. Innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Ilmu kena belajar. Kerana itu umat Islam diwajibkan belajar. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib kepada orang Islam, lelaki ataupun perempuan. Dan kita tahu bagaimana kedudukan ilmu dan menuntut ilmu. Supaya umat Islam tidak buat ibadat sembrono atau hanya mengikut nenek moyang atau mengikut tradisi adat budaya. Tidak, kita ada disiplinnya. Wa imma solat kita, puasa kita, haji kita, baca Quran kita, semuanya ada disiplin. Ilmu dalam Islam yang lengkap ini, yang melingkungi kehidupan beragama kita, supaya kita tahu bahawa tidak ada sesuatu pun melainkan Islam menjelaskan tata cara ini. Tuan-tuan nak solat, dia ajar daripada ambil wudu sampailah kita selesai solat. Semua ada hadis dan nasnya. Semua ada. Kita jangan kata, oh, tak ada nas lah, tak ada nas lah. Tanya orang-orang yang mendalami hadis Nabi. Bila saya belajar dalam peringkat saya belajar daripada saya belajar secara matan, secara syarah, sehingga saya belajar secara hadis, maka saya dapati semua perbuatan ini memang ada dalilnya. Dan memang ada dalil yang menjelaskannya. Jadi kita orang Islam wajib belajar tu. Wajib belajar. Bukan makna kita kena hafal. Sebab menghafal ni kita katakan ada tafawut, ada perbezaan, kita ada mampu apa, ada tak mampu. Tapi kita tahulah benda tu. Tahu. Kita tahu bahawa benda ni memang diperintahkan. Sebab itu kita diajar fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Sehingga Nabi menyatakan miftahul ghayyi soal. Anak kunci kepada kebutaan itu ialah bertanya. Sila tanya kalau tak tahu. Kita Masya Allah ada para ulama, ada orang soleh, ada orang bersedia menjawab. Kalau dia tak boleh jawab, nanti dia beritahu orang yang boleh jawab. Sebab itu setiap perbuatan mesti ada dalil. Mesti ada dalil. Bukan maksud saya dalil tuan-tuan kena hafal. Dalil yang kita tahu, ada dalil benda ni. Saya bukan buat kerana nenek moyang saya suruh. Bukan. Innama wajadna alaihi. Kami dapat ini nenek moyang kami dulu buat. Bukan. Ini Rasulullah suruh kami buat. Ini Islam yang suruh, yang perintahkan kami buat. Sebab itu kata Syekh, jangan kita melangkaui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita membiarkan ilmu kita tanpa dalil. Ini nescaya kita akan jadi melampau dalam agama. Lalu beliau bagi contoh. Contohnya apa? Ada orang dalam penggunaan air ni membazir. Pada Islam dah ajar basuh berapa kali? 3 kali. Lepas 3 kali namanya membazir. Sehingga kata Rasulullah, walaupun kamu berada di sungai, bukan makna kamu boleh basuh 4 kali, 3 kali juga. Dia bukan masalah air ada tak ada. Masalah banyak tu dia kena buat. Kalau air tak ada pun kita cuba buat 3 kali juga. Cuba. Kalau air banyak bukan maknanya kita kena buat 30 kali. Kita ikut disiplin je. Demikian juga solat. Jangan solat pada waktu yang diharamkan. Oh, saya ni rajin solat Ustaz, saya nak solat. Jangan. Ada waktu yang tak dibolehkan kita solat. Selepas subuhnya, selepas asarnya. Yang dimaksudkan solat sunat.
Jadi solat sunat tak bersebab, sunat mutlak. Ketika matahari tegak atas kepala, ketika mana matahari nak tenggelam, ketika mana matahari baru nak keluar. Ini 5 waktu yang diharamkan. Dan ada puasa yang diharamkan. Hari raya tak boleh puasa, hari tasyrik tak boleh puasa, diharamkan. Kita kena tahu, jangan saya ni suka puasa, maka saya nak puasa. Itu bila ada seorang ni tuan tadi tak ikut nas lah. Bila dia ni was-was dalam mengambil wudu dan dalam mandi wajib. Bila ambil wudu dia rasa macam tak basuh lagi. Banyak kali dia buat sampai wudunya tak pernah selesai. Maka dia tanya pada seorang ulama namanya Imam Ibn Aqil rahmatullahi alaihi. Ibn Aqil tanya, Syekh, saya ni bila ambil wudu was-was. Dah bukan 3 kali lah basuh muka, dekat 300 kali. Tapi rasa macam tak sah. Tuan-tuan mungkin pernah tengok orang was-was macam mana. Wuduk dia, mandi wajib dia, was-was. Sampai habis hari sekolah masjid tu dia rasa macam tak suci lagi. Sampai pucat dah muka dia, kecut daging dia. Tapi rasa macam tak sah. Dia tanya kepada Imam Ibn Aqil, macam mana Syekh saya? Semayang saya macam mana? Lalu kata Syekh Imam Ibn Aqil, kamu tak wajib semayang. Tak wajib? Tak wajib. Sebab apa? Sebab kamu gila. Orang gila kan tak wajib solat. Dah. Sampai wuduk 10 kali itu gila pun namanya. Sampai mandi pucat itu gila-gila tak wajib. Terdiam orang ni, itu sifat melampau. Jadi tuan-tuan sekalian, semua benda bila kita buat tu mesti ada nas dan dalil. Kalau kita tak tahu, tanya orang tahu. Di sini Islam ajar adanya hubungan kita dengan orang pandai. Islam ajar. Dan inilah cara bagaimana kita menjaga agama kita. Orang Yahudi, orang Kristian. Antara sebab kenapa agama tak terjaga, sebab mereka mula beramal bukan lagi kerana ilmu, bukan lagi dengan ilmu. Dengan menurut, ikut suka mereka. Akhirnya penyelewengan agama mereka berlaku. Maka pada dia boleh kata ikut suka mereka tanpa ada panduan dan dalil. Lalu agama menjadi cacah marbah. Lalu agama menjadi mengikut hawa nafsu, akhirnya tidak terjaga lagi, maka kitab mereka juga tidak terjaga. Dan ini antara 4 perkara tuan-tuan kita kena jaga. Kita doa pada Allah. Allah selamatkan kita. Riya, ujub, menghina orang Islam dan menyalahi sunnah. 4 perkara ini mudah-mudahan kita tidak, ataupun kita berusaha. Tuan-tuan kita kena ingat, lagi mana kita belajar, bagaimana kita mengaku kesalahan, Allah merahmati kita. Rahmat Allah luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah tu luas. Walaupun kita kata, ustaz saya ni baru tahu saya wujud, baru tahu saya riak, baru tahu saya menyalahi sunnah, baru tahu. Kita katakan Allah tawarkan kita keampunan. Luas keampunan Allah. Betapa sayangnya Allah. Sehingga Allah sebut dalam ayat Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka orang bertaubat. Jadi jangan kita pernah rasa terlambat. Ustaz saya dah umur 40 tahun, 50 tahun. Saya buat ni semua salah rupanya. Jangan putus asa. Sebab putus asa bukan sifat orang beriman. Lihat keluasan rahmat Allah. Kalaupun kita mulakan yang baru, misal, saya macam mula yang baru, tetapi niat kita tu besar, tuan-tuan, niat kita. Sebab itu Allah Ta'ala menghadiri kita ataupun menjadikan mulianya kita kerana niat kita nak jadi baik itu. Niat kita nak ikhlas tadi. Barangkali saya tak dapat keikhlasan 100%. Barangkali. Tapi keinginan saya untuk ikhlas itu yang menyempurnakan ikhlas saya. Barangkali saya tak boleh semayang dengan khusyuk. Tapi keinginan saya untuk solat khusyuk menyempurnakan solat saya. Barangkali saya tak mungkin memahami sunnah semuanya. Tak mungkin. Oleh saya habis usia saya, mungkin tak sempat saya nak baca hadis semuanya. Walaupun saya nak macam tu. Tapi niat saya tadi, maka Allah menyampaikan darjat dan pahalanya. Maka yang penting tuan-tuan, perbaharui kesungguhan, perbaharui niat kita, perbaharui azam kita, dan mulakan langkah-langkah yang lebih kemas, langkah-langkah yang lebih berhati-hati dalam muamalah kita dengan Allah. Allah suka kalau kita beri tumpuan kepada hubungan dengannya. Kita ambil berat. Selama ni kan kita jenis buat lebih kurang je. Tapi untuk benda dunia, Masya Allah, sempurna. Cara susun pinggang pun sempurna. Cara letak sudu pun kita ikut protokol dia. Tapi bila buat agama, kita cacah marbah, kita cincai-cincai. Lalu kita pun nak ubahlah. Allah bagi peluang kita hidup lagi. Allah bagi peluang nyawa lagi. Masya Allah, ini satu rahmat yang besar. Dan bila Allah sayangkan kita, Allah beri ruang pada kita.
Ni umur yang kita ada walaupun sedetik, tuan-tuan, ini satu rahmat. Sebab itu kita mulakan dengan taubat, kita mulakan dengan niat yang baik, kita mulakan dengan belajar, dan kita mulakan dengan bertanya. Supaya kita dapat baiki insya-Allah apa yang baik datang dari Allah, yang lemah datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kathiran al-fadil ustaz Tuan Guru Tuan Pasir Gudang di atas pembacaan kitab tadi dan perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat daripada kitab Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, disertakan dengan ayat suci Al-Quran banyak dalil daripada hadis-hadis Nabi SAW, termasuk hadis kursi dan sebagainya. Kalau kita tengok Ustaz, soalan ni ada banyak soalan, tapi saya pilih soalan. Yang pertama Ustaz, bila ada orang bertanya, sekiranya kita buat masa dia melakukan amal soleh tu dia tak rasa riak, dia ikhlas, tapi bila dia selepas daripada itu dia mendapat pujian dan kemudian dia suka dengan pujian tersebut, adakah itu menghapuskan amalan dia? Soalan tentang seorang bila melakukan amalan tiba-tiba digembira. Asal dia buat amalan tadi, dia tak riak pun. Dia memang kerana Allah Ta'ala. Tiba-tiba bila orang puji dia, dia pun seronok. Tadi saya rasa saya dah menjawab soalan ini, tapi saya ulang balik. Bila ada seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita ar-rajul ya'malul amal minal khair, yahmaduhu an-nasu alaihi." Qala sallallahu alaihi wasallam, "Tilka ajilu bushral mu'min." Ya Rasulullah, apa pandangan Tuan? Seorang bila dia buat amalan baik, and then orang puji dia, lalu dia rasa seronok. Apakah itu riak? Kata Rasulullah, bukan. Itu ialah pengkhabaran dari Allah tentang amalanmu diterima. Pengkhabaran dari Allah. Tilka, kata Rasulullah, tilka ajilu bushra. Khabar, berita terkini, satu kegembiraan yang datang daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau saya buat baik, tuan-tuan buat baik, tiba-tiba orang kata, "Terima kasih Hajar, dia panggil kita makan, seronok kita pun seronoknya orang puji kita tak dianggap riak. Sebab riak itu bermula daripada permulaan kita dah nak orang lain. Kita nak pujian orang. Tapi bila kita buat kerana Allah, tiba orang puji, dia apa yang kita buat, itu adalah berita gembira dari Allah. Misalnya kalau saya katakan, saya buat majlis ilmu, ada orang puji Ustaz, baguslah Ustaz buat majlis ilmu. Saya seronok orang puji kebaikan tadi. Kerana kebaikan memang layak dipuji berbanding kejahatan. Gembira tadi ialah kurnia Allah pada saya. Di apa-apa kebaikan, kalau kita gembira, dia puji orang, kadang-kadang kita bukan menuntut pujian, kita tak nak. Tapi orang puji, maka itu tanda Allah Ta'ala terima amalan kita. Wallahualam. Jazakallah khair Ustaz. Seterusnya Ustaz, seorang ni bertanya, saya selalu share karya, dia kata tulisan-tulisan dan sebagainya dalam page website lah untuk sebaran, untuk perkongsian ilmu. Tapi dalam satu tahap saya merasa agak takut, risau cara itu termasuk dalam riak. Tapi untuk makluman dia kata dia hide profile dia untuk karya tersebut. Cuma nama masih lagi lah. Jadi ada saya nak pandangan Ustaz, perlukah saya diam-diam berkarya tanpa share atau bolehkah saya share hasil karya tersebut untuk perkongsian ilmu? Kita nak sebut beberapa amalan yang tidak termasuk dalam makna riak yang disebut oleh ulama. Walaupun zahirnya nampak macam menunjuk-nunjuk, tapi ia tidak termasuk dalam makna riak. Yang pertama ialah bila mana yang saya sebut yang pertama tadi, kita buat satu amalan bukan nak puji orang, tiba orang puji. Maka ini bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mana kita suka pakaian cantik, kita suka rumah hias cantik, lalu orang pun puji rumah awak cantik, baju awak cantik, jam awak cantik, sekian cantik. Maka kerana perkara itu memang disuruh oleh Allah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Itu tak salah apa pun. Sekali itu urusan-urusan duniawi kita dibenarkan. Dan seterusnya bila kita menulis sesuatu. Dan kalau kita menulis sesuatu, kita tahu ada faedah dan manfaat. Faedah dan manfaat, maka tulis. Kerana Nabi kata, Nabi SAW menyatakan, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah." Siapa yang tunjuk benda yang baik, dia dapat pahala dan pahala orang beramal dengan. Jadi kalau saya tulis sesuatu yang baik, lalu orang pun kongsi dan saya suka, macam saya sebut tadi dalam jawapan saya yang pertama, kebaikan tadi bukan saya nak pujian daripada awal, tapi saya rasa gembira selepas itu.
Orang share 7,000, orang share 8,000, orang share. Saya seronok ilmu disebarkan. Maka itu tak salah apa-apa. Kalau seorang kata, Ustaz, saya bimbang, Ustaz, kalau saya tu takut riak. Takut. Saya ingat kisah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ditulis sesuatu, tiba-tiba dia rasa ujub. Macam hebat aku tulis, hebat. Dipadamkan. Tak berani. Ini cara muhasabah diri sendirilah. Tapi bagi saya, tuan sekalian, bila kita tulis benda yang baik, maka kongsikanlah. Kemudian, setiap kali datang ujub dan riak, lawanglah dia. Jangan setiap kali kita guna alasan takut ujub, takut riak, kita pun tak buat baik. Imam Nawawi rahimahullah menyebut dalam kitab Al-Azkar, jangan kerana takut riak dan ujub lalu tertutup pintu kebaikan semua. Atas alasan tak nak ujub, tak nak riak. Jangan begitu. Tapi lawanglah dia. Saya tadi nak derma kat masjid, tapi saya takut riak lah, tu tak jadi tu. Kosong tabung masjid. Saya tadi saya nampak orang pakai miskin. Tapi bila bagi tu, tengok ada orang ambil gambar, saya takut riak, saya pun tak bagi. Siang kawan tu buluh lah Pak. Jangan beralaskan riak dan ujub lalu kita tinggalkan kebaikan yang ada manfaat. Tapi lawanglah dia. Kita tahu semua benda ada risiko. Tuan-tuan ambil benda-benda dunia ada risiko tak? Ada risiko juga. Kita pilih benda-benda dunia ada risiko tak? Ada. Untung rugi tu ada, kita lawan. Kita beli rumah, nanti rumah tu akan retak, akan bocor. Kita perbaikilah. Bukan setiap kali kita dengar, Ustaz, saya tak nak beli rumah takut bocor nanti, Ustaz. Belum bocor tapi takut bocor, dia tak beli. Tapi nak duduk dalam gua ke? Gua pun bocor. Jadi bila seorang beralasan, setiap kali nak buat baik takut riak, takut ujub, lalu tertutup pintu kebaikan, rugilah kita. Rugi. Jadi, buat baik, tulis benda baik. Kalau dia nak high profile terpulang, tapi saya rasa tak perlu sebab setiap kita tulis, kita bertanggungjawab. Jangan jadi fake account. Macam fake account. Biar kita beritahu, saya ni nama sekian Isa misalnya, saya bertanggungjawab. Kalau saya salah, tegur saya lah. Maka kalau dia betul, Alhamdulillah saya syukur pada Allah. Sebab saya kongsi benda yang betul. Jadi kalau kita high profile, mungkin kita tak boleh ditegur. Kesilapan yang mungkin berlaku. Jadi, bagi saya, buat kebaikan, bermujahadah, lawang riak, lawang ujub. Mujahadah. Jangan biarkan, jangan mengalah dengan ujub dan riak sehingga tutup pintu kebaikan. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Fadilah Syekh. Assalamualaikum. Soalan seterusnya, bagaimana kita nak tahu amalan kita itu dan taubat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bila kita buat satu amalan, bagaimana kita nak tahu diterima? Kita tak tahu secara yakin 100%, tapi melalui alamat. Bila kita buat satu kebaikan lalu kita merasa kemanisannya, itu tanda Allah Ta'ala terima. Dan bila mana kita ingin menambah kebaikan, kerana setiap kebaikan ada adik-beradik dia. Satu kebaikan akan menarik kebaikan lain. Dia ada adik-beradik kebaikan. Maka bila kita buat, kita rasa nak buat lagi, itu tanda Allah Ta'ala terima. Yang ketiga, bila mana kita buat, kita nak ajak orang yang buat sekali dengan kita. Kita nak berkongsi. Kerana semua kebaikan akhirat memang diperintahkan dalam Islam berkongsi buat. Saya bukan nak seorang saya buat, tak nak. Tak mungkin. Itu benda dunia mungkin awak tak nak kongsi. Tapi perkara akhirat, sifatnya menjadikan kita nak berkongsi. Maka bila perbuatan tadi mula kita nak kongsi, kita mula promosi pada orang untuk turut bersama dengan kita, itu tanda Allah Ta'ala terima. Sebab kebaikan tak boleh buat sendirian. Dia kena buat secara berjemaah, keberkatan berjemaah. Dan yang keempat, bila tanda kita buat kebaikan itu Allah Ta'ala terima ialah datang kepada kita orang baik sekeliling kita. Sebab kita dah jadi magnet. Contoh macam contoh, kalau kita kaya kan ramai orang datang. Jadi magnet. Kita kalau tokoh tertentu orang pun datang. Sama juga bila kita buat baik, ada orang-orang buat baik macam kita datang. Kita mula didampingi dengan oleh orang soleh. Itu tanda Allah Ta'ala terima. Dan yang kelima kata ulama, bila kita buat satu amalan, maka kita suka menyembunyikan. Lebih daripada dilakukan secara terang-terangan. Lebih suka. Benda ni boleh buat terang-terang, kita terang-terang dan bermain boleh buat. Tapi kita macam lebih suka kalau orang tak tahu. Sebab itu Imam Syafi'i kata apa? Rahmatullahi alaih. Aku suka orang belajar ilmu daripada aku tetapi tidak menyandarkan pada aku. Aku suka kalau orang belajar ilmu aku, tapi jangan sandarkan pada aku. Ya, bagaimana bila seorang tadi, dia lebih sukakan amalan kebaikan itu tersembunyi berbanding diterangkan.
Dia jelaskan. Maka itu tanda Allah Ta'ala terima. Dan ini 5 tanda. Saya tak kata 5 ni, mungkin banyak lagi tanda-tanda. Ini tanda yang mudah kita kesan dalam amalan kita seharian. Bila ke mana kita buat baik, kita rasa manis. Bila kita buat baik, dia menarik kebaikan yang lain. Bila mana kita buat baik, maka dia akan memanggil kawan-kawan kita. Bila kita buat baik, kita suka berkongsi dengan orang. Bila kita buat baik, kita suka menyembunyikan. Lebih daripada melakukan secara terang-terang. Kita lebih sembunyi. Seronok kita. Allah. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Soalan terakhir Ustaz, ditanya dalam keadaan suasana politik sekarang ini yang sedang melanda negara, adakah kita dianggap menghina orang Islam di atas fahaman politik yang berbeza? Satu perkara yang perlu kita hati-hati. Bahawa tidak ada benda, tidak ada perkara yang boleh menjadikan kita menghina sesama kita. Kita tahu semua yang menjadi matlamat kita ialah agama Allah. Itu matlamat. Redha Allah. Manakala yang lain semuanya alat-alat untuk mencapai redha Allah Ta'ala. Kelainan dalam pandangan, pendapat, dalam maslak siasi dan sebagainya tidak menghalalkan kita untuk menghina orang lain. Kita perlu punya etika, kita perlu jangan hilang adab dan akhlak walaupun kita berselisih pandangan dan pendapat. Jangan hilang bicara hikmah, jangan hilang bicara adab walau berbeza pandangan dan pendapat. Walaupun kita tak suka seseorang, kita tetap menjaga tutur kata kita, tetap menjaga setiap perkara yang keluar daripada mulut kita. Kenapa? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar daripada mulut kita melainkan akan dicatat oleh raqib dan atid. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatab. Setiap yang kecil, setiap yang besar akan ditulis dan dicatat. Jadi janganlah kerana perbezaan pandangan, pendapat dan sebagainya dalam apa sudut sekalipun. Baik dari sudut maslak dirasi, dari sudut sistem pendidikan kita dan fahaman mazhab kita, fahaman politik kita, jangan sampai kita hilang adab, akhlak dan lupa pertimbangan dosa dan pahala, dan juga melihat nilai yang lebih besar, nilai persaudaraan Islam dan juga nasihat menasihati sesama kita. Wallahu a'lam.